Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video sebelum ni aku dah tunjukkan tutorial pemasangan crankshaft ni dan juga set gearbox. So untuk kali ni aku akan gantung dulu enjin ni dekat body TZM. Aku tak nak isi dulu sebab nanti berat. Tak lagak geng, nak angkat geng. Jadi aku letak dulu crankcase ni. Dia ringan je. Okey, taklah berapa berat sangat. Dekat bahagian body, dan seterusnya aku akan tunjukkan pemasangan bahagian clutch dan juga pemasangan di bahagian magnet. So stay tune untuk tonton channel aku ni bagaimana pemasangan tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen channel aku bagi yang baru menonton channel Motor Aku Bulan Mari. Jadi untuk pemasangan di bahagian clutch aku dah prepare dah dia punya komponen. Okey, dan juga alat ganti yang baru. Okey, alat ganti yang baru ni aku dah cerita dalam episod sebelum ni. So aku tak perlu cerita lagi. So aku akan pasanglah satu persatu dekat bahagian clutch ni. So stay tune. Okey, mula-mula sekali aku akan pasang ni odometer punya gear ni. Bukan odometer, terbalik lah, RPM. Bercakap sambil rakam video ni kadang-kadang tersasul. Okey, lepas tu dia ada satu nut kat atas ni lah. Lepas tu dekat sub ni dia ada satu washer. Okey, dan dia punya tachometer. Tachometer pula, RPM. Masuk ke sini. Okey, yang seterusnya dekat sini ada satu washer lagi. Okey. Lepas tu aku nak masukkan ni gear kaki. Ni dia punya marking masuk dekat lubang ni. Okey, dia punya marking masuk kat lubang. Lepas tu gunakan plier tarik dia punya spring masuk dekat lubang atas tu. Okey. Alright. Okey, yang seterusnya aku nak pasang spring dekat drum shifter ni. Dia ada spring dan dia punya skru special. Dia ada lekuk kat sini. So masukkanlah perlahan-lahan dia punya pemegang ni untuk spring tadi. Dia punya kedudukan beginilah, letak kat free gear. Okey, dia boleh main spring tu, dan pastikan nut ni ketat mengikut bentuk penolak shifter ni. Dia ada lekuk dalam tu. Lepas tu aku nak masukkan sub gear ni. Masukkan, dan mesti masuk dekat sub pendek ni, dia punya tengah-tengah ni. Ni tempat tukar gear lah. Seterusnya aku nak pasang ni gear kick ni, gear kaki ni. Dia ada satu washer circle clip ni. Dia kena guna plier circle ni lah. Okey, masukkan dekat dia punya trip dalam tu. Dia ada trip. Okey, dah masuk clip tu. Masuk dia punya washer, ada satu washer. Dan masukkan dia punya gear. Gear yang lepeh ni bahagian belakang, yang berlekuk ni bahagian depan. Okey. Dan masukkan lagi satu washer yang sama tadi. Dan kuncikan dengan circle clip sekali lagi macam tadi.
So sekarang ni olah bebas. Yang seterusnya aku nak pasang dia punya osil. Dan tengok pada rumah ni banyaklah kesan lama kesan lama. Cuba aku rapatkan video. Nampak tak? Kesan lama nak upil oil. Harap dia tak makan dalam ni lah, InsyaAllah. Cuma kesan lama je lah ni. Kesan lama nak upil oil. So aku akan masuk oil yang baru lah. Yang aku gunakan dia nama FCCI. Ini memang banyak orang pakai, made in Thailand. Dia datang one set, tapi sini salah satu kat tempat kedudukan ni lah. So keluarkan dulu, ambil dia punya oil. Okey, yang ni. Yang ini dia ada lekuk kiri dan kanan. Dia ada longkang kiri kanan. Dia ada longkang depan, belakang, kiri kanan lah. Yang putih tu dia punya minyak. Nak bagi licin. Okey, longkang dia juga. So yang ada tulisan ni aku menghadap keluar lah. Masukkan dengan kemas. Lupa aku. Kalau standard TZM dekat sini crankshaft ni. Mana nampak fokus sikit. Dia sebenarnya ada satu oil seal ni. Oil seal lama dia dah keras. Dan bila aku servis dia dah patah, dah repot-repot dah keras. So aku ada beli set oil seal dan aku letak dulu oil seal ni sebelum aku pasang oil yang besar tadi tu. Bukan oil, o-ring. Cakap pun dah lalut lah. O-ring ni, o-ring, lepas tu baru oil. O-ring ni tujuan dia nak mengelakkan ada leaking lah. Boleh masuk melepasi bush ni. Dia memang standard TZM dia ada satu o-ring. Barulah aku masukkan semula ni dia punya oil. Oil ni dia memang susah sikit nak masuk. Korang kena ambil pengetuk sikit untuk pastikan dia masuk dengan kemas. Untuk oil ni masukkan, pastikan sama paras dengan rumah crankcase saja. Tak perlu masuk sampai ke dalam. Jangan sampai ke dalam sangat sebab dia ada laluan tuti sebenarnya. Kalau tekah ke dalam sangat nanti takut oil ni dia akan menutupi laluan tuti tu. Cukup sekadar sama rata dengan rumah crankcase ni. Yang seterusnya dekat dalam ni ada bush. Okey. Kat tangan aku ada 3 bush. Okey, aku nak cerita sikit lah sebelum aku pasang. Bush asal motor ni yang ni. Okey, memang dekat sini dia ada sedikit lekukan lah, dia dah makan. Sebelah sini okey lagi. Okey lagi. Dan aku bercadang nak tukar bush baru dah, aku dah beli pun. Ni bush baru. Tapi malangnya bush baru ni aku dah berbincang dengan seller. Dia ada terkurang saiz 0.1 mm menyebabkan dia ada gap. Dia ada gap. Okey, dia ada gap. So terpaksalah seller akan ganti yang baru, tapi tak tahulah bila. Dia kena buat balik dekat kilang untuk mold balik bush ni mengikut saiz yang tepat pada grain sub ni. Okey, sebenarnya dia tak boleh ada gap, nanti dia berbunyi. Ni ada gap. Ketang. Jadi aku dapatkan bush original tapi second hand lah. Yang mana yang ni. Ni yang asal. Ni yang asal. Dan ada bush makan dah sebelah, tapi aku tukar yang second hand. Tapi condition dia masih baik. Aku beli dekat Bro Panda. So kalau nak tunggu bush baru kang sebulan kang payah pula. So aku beli yang second. Jadi owner motor tengok video ni dia tahu lah. So yang ni nanti kita pulang balik lah duit dia, tak ada masalah. So aku guna yang second, yang mana condition bush ni masih lagi baik. So masukkan saja bush ni dekat bahagian tengah-tengah ni. Tengok yang ni tak ada gap Ni dia fit. Dia tak ada bunyi. Dia mesti kena fit.
Okey. So masukkan ni memang ketat sikit, kau kena pulas dan masuk. Okey, so dia makan sebelah saja. Yang sebelah lagi dia akan terkeluar. Dia tak boleh masuk semua bush ni. Sebab tu bila dia dah makan sebelah sana, kita boleh tukar yang sebelah sini. Tapi yang ni dia dah makan sebelah dan sebelah lagi masih okey. So aku akan simpan lah untuk owner motor aku pulang kat dia. Kalau apa-apa berlaku, dia ada bush spare. Okey, bila dah siap letak bush ni, dekat sini dia ada satu pelapik. Letak kat sini. Dan dia ada satu skru kena kunci ya. Kunci dan impact. Kunci dan juga impact. Jangan tak impact, tak kuat nanti kan. Bila dah masuk yang tu, kita akan pasang dia punya drive gear. Drive gear ni yang berlekuk dalam ni bahagian dalam lah. Yang berlekuk sikit ni bahagian luar. Dan dia ada satu key panjang, petak. Masukkan key dulu dan masukkan dia punya drive gear. Dan dia ada satu lagi primary gear kat luar ni. Masukkan. Dan dia ada satu washer tebal. Sebelum ni washer dia bukan tebal macam ni lah, bukan original. So ni washer original aku dapatkan. So pasang kat sini. Dan kunci. Okey, ni skru original lah. Okey, tak perlu ketatkan lagi, biar dulu. Okey, lepas tu aku nak pasang gear balancing ni. Okey, kat sini pun ada satu key. Dan dia dekat sini ada satu marking bulat. Dan sini pun ada marking bulat. Nak masukkan mesti marking bertemu marking lah. Bulat titik ni mesti bertemu titik. Okey. Lepas tu dah ada satu washer. Okey, washer tu kat sini. Dan dia ada satu nut. Okey. Bila dah ikat nut ni, dan washer ni kita lipat sikit. Lipat bagi dia masuk dekat nut tu supaya dia kunci nut tu lebih kemas lah. Okey. Lepas tu dekat drive gear ni, kat bawah ni ada satu pan. Pan ni untuk takung minyak kat sini supaya drive gear ni sentiasa berminyak lah. Jadi waktu aku buka, pan ni tak ada. Pan ni tak ada. Jadi aku dah beli yang second hand. So kena pasang lah. Baru drive gear tu mempunyai minyak pelincir yang cukup pada setiap masa. Seterusnya kita nak pasang mangkuk clutch. Dia ada dua washer. Mula-mula washer nipis. Lepas tu dia punya washer tebal. Dan yang seterusnya ni mangkuk clutch. Mangkuk clutch ni aku dah rebate baru, so dia dah fit. Gear ni pun baru, so dia tak ada goyang lagi dah. Sebelum ni dia bergoyang. Dan ni pun bergoyang, so dempo aku dah tukar, dah rebate baru. Dia punya gear kecil ni pun dah tukar baru. Selepas tu dia ada satu washer bentuk matahari ni. Masukkan situ. Dan mangkuk clutch. Mangkuk clutch original baru babe. Mangkuk clutch original baru. Okey, masukkan dia kat sini. Memang fit. Fit lagi. Dan dia ada satu washer. Washer pun original, baru. Baru. Okey. Dan seterusnya dia punya nut pengunci ya. Kat dalam ni. Tu aku nak pasang dia punya clutch plate dan juga iron plate, semuanya baru.
clutch plate ni aku terpaksa beli dua jenis. Ni yang murah punya, tapi aku nakkan dia punya special plate saja. Yang ni dia kecil sikit daripada yang biasa. Okey, yang lain, yang ni aku akan buat spare lah untuk owner motor. Dan yang lain-lain ni aku akan guna clutch plate racing, Kevlar clutch disc. Ni baik punya ni. So RZ punya boleh masuk TZM, tak ada masalah. Yang special ni dia akan ada satu lah. RZ tak ada benda ni, TZM je ada benda ni. Dia akan bersama dengan dia punya spring damper. So buka dulu, baru pasang kat dia punya mangkuk clutch. Okey, sebelum pasang clutch plate ni, dia punya clutch ni kena lumur minyak dulu. Kita tak nak nanti dia melekat antara satu sama lain dengan iron plate. So 7 keping tu korang kena minyakkan dahulu. So ke 7 keping ni aku dah lumurkan minyak dan aku dah boleh pasang. Mula-mula sekali masuk dia punya clutch plate. Iron plate pertama. Iron plate pertama ikut sini penanda dia. Dia punya muncung ni. Okey, satu. Clutch plate yang kedua ni dia special plate. Dia nipis sikit daripada yang tadi, TZM Okey. Dan masukkan dia punya spring damper. Okey, dalam tu iron plate yang kedua, dia punya moncong ni dekat tombol sini. Okey, clutch plate. Okey, iron plate tombol ni simbol sini. Okey, clutch plate. Yang ni tombol sini. Yang ni tombol sini. So, bila dah masuk semua plate ni, dah boleh kunci dia punya nut kat dalam ni. Yang seterusnya, bila dah siap pasang clutch plate ni, dekat dalam ni dia ada satu rod. Okey, ni rod motor Cik Nasir ni. Ni rod simpanan aku, motor aku lah. Okey, kalau tengok pada rod ni, Cik Nasir punya dia dah pendek. Nampak dia dah pendek. Dan aku beli spare part. Dia kata TZM datang rupa-rupanya lagi pendek. Jadi aku dapat pemulangan benda ni dekat dia. Jadi nak cerita tu lah, yang baru aku tak pakai, aku kekalkan pakai yang lama. Dan aku akan backup dengan satu biji bearing lah. Sebenarnya dalam ni dah ada satu biji bearing. Masuk rod ni letak satu biji bearing je. Tapi bila rod yang ada ni dah pendek, dia dah makan, dan aku dah lay balik benda ni, bagi kemas. Okey, jadi aku akan backupkan dengan 2 biji bearing. Itu biasalah pemain-pemain mana-mana pun macam tu. Rod ni memang susah nak dapat. So daripada satu biji bearing akan jadi 2 biji bearing kat dalam ni. So masukkan dia punya rod ni, dan aku backupkan dengan 2 biji bearing. Bearing kecil je. Satu, jatuh. Satu. Aku banyak spare lah biji bearing lah. Dan satu lagi, 2. Dan seterusnya barulah kita masukkan dia punya pressure mangkuk clutch. Alright. Aku terlupa nak masukkan dia punya pressure ni, dah ada marking, dia tanda bulat. Nampak? Dekat sini pun dah tanda bulat. Jadi marking ni kena ikut lah. Bulat bertemu bulat. Sekarang aku bagi ajaran sesat belakang. Bila pressure plate ni dah masuk, skru ni adalah pelaras tau. Pelaras supaya lever sana dia boleh adjust lah. Okey. Jadi sekiranya
plate ni tak boleh rapat ke dalam. Yang ni kau boleh keluarkan ataupun ke dalamkan untuk adjust dia punya plate pressure ni. Sebab nanti bila kita tarik lah, benda ni akan mengembang. Jadi kalau kata kita rapatkan, benda ni tak rapat dengan dalam, so kena adjust ni bagi keluar sikit. Maknanya dia kurangkan tekanan dalam tu lah. Ok, setting ngam-ngam. Motor ni spring clutch dia baru. Ok, masukkan spring clutch dari 5. Dan seterusnya dia ada skru. Skru ni pun baru, semua baru. Ok, dan kuncikanlah dengan kemas. Dah siap bahagian clutch. Ok, last kali aku akan kunci nut drive gear ni, primary gear ni. Alright, so bila dah siap keadaan beginilah, dia memang ketat sikit sebab dalam ni oil seal baru dan kemudian minyak pun tak ada lagi dalam ni. Dia memang ada ketat sikit tu, macam biasalah. Aku rasa ini saja perkongsian aku berkenaan dengan pemasangan bahagian clutch. Terima kasih menonton channel aku ni. So jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share video-video aku. Bye bye dan jumpa lagi.